Kita akan sambung jawapan-jawapan terhadap Ustaz Samad Ali di dalam Dialog Quiz 2.0 yang berkaitan Wahabism, adakah aliran Ahli Sunnah wal Jamaah atau aliran sesat, yang mana terdapat berbagai jawapan yang terkeluar dari landasan lah, boleh kita katakan. Dan beberapa siri telah dilakukan dan video-video telah diupload di dalam playlist dan link-link saya letakkan di dalam description box. Anda boleh tengok dan lihat sendiri bagaimana apa yang dijawab oleh Ustaz Samad Ali itu terkeluar daripada landasan dan telah diperbetulkan oleh asatizah kita iaitu Maulana Ihsan dan juga Ustaz Hafiz Za'farani. Jadi kali ini ada satu lagi perkara yang perlu diperbetulkan berkaitan dengan hadis najat tu, yang mana kita dengar nanti Ustaz Samad Ali cuba nak mengatakan najat itu bukan seperti yang kita sedia faham. Apa yang cuba Ustaz Samad Ali berikan adalah memesongkan kedudukan najat itu. Jadi seolah-olah kita akan lihat bahawa tanduk syaitan tu bukanlah apa yang kita faham sekarang ni. Jadi kita dengar dulu apa yang Ustaz Samad Ali katakan dan kemudian insya-Allah Ustaz Hafiz Za'farani akan menjawab dan memberikan penerangan yang lebih jelas. Kita dengar dulu. Cuma saya pergi pada yang kedua. Sekarang ni, hadis fitnah dari Najd. Fitnah dari Najd. Baik, ada beberapa hadis. Antaranya, sahabat datang, Nabi SAW kata, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkatilah negeri Syam dan negeri Yaman. Sahabat bertanya, wa fi Najdina? Najd macam mana? Nabi kata, fiha zalazil. Di situ akan berlaku kegoncangan. Wa minha tatla' qarnu syaitan atau kama qal. Dan di situ juga akan keluar tanduk syaitan. Kebanyakan ulama mereka faham. Al-Khattabi juga sebut, Najd di sini dalam konteks ini maksudnya dataran tanah tinggi menghala ke timur Madinah, Iraq, Iran dan sebagainya. Najd ada dua maksud. Satu, Najd tanah tinggi. Kalau berdiri di Madinah, tengok dataran tanah tinggi itu menghala ke Iraq dan Iran. Satu maksud. Yang kedua, ada tempat yang nama dia Najd. Ada tempat yang namanya Najd. Baik, apa maksud Nabi? Konteks. Apabila Nabi SAW kata, Ya Allah berkatilah negeri Syam dan negeri Yaman. Syam tu apa? Kawasan sekarang Jordan, Syria, Palestin. Kawasan yang besar. Yaman di bawah, sebahagian bawah Saudi termasuk Yaman di zaman tu. Oman termasuk juga. Nabi kata, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Sahabat confused. Najd macam mana? Tuan-tuan bayangkan. Kalau orang kata dekat kita, limpahkanlah rahmat ke pantai timur dan juga utara. Pantai timur dan juga utara. Apa yang terbayang dalam kepala kita? Kenapa pantai timur dan utara? Selatan mana? Kan? Kita akan tanya, selatan macam mana? Maksud kita apa? Selatan maksudnya Johor, Melaka. Itu maksud kita. Ada tak orang yang ada akal, bila dia dengar, berkatilah pantai timur dan utara, dia tanya, selatan macam mana? Maksud dia Bandar Tasik Selatan. Ada tak? Ataupun Salak Selatan. Come on lah, orang tengah cerita pasal dua region, soalan mestilah kena mengena dengan region. Itu yang sahabat buat. Apabila Nabi kata berkati negeri Yaman, berkati negeri Syam, sahabat tanya, Najd macam mana? Najd adalah kawasan Iraq dan timur di timur Madinah yang lebih tinggi, sama besar dengan Syam, sama besar dengan Yaman. Takkanlah Nabi cerita pasal Syam dengan Yaman, sahabat Nabi nak tiba-tiba nak tanya tentang Najd, kampung Najd tu macam mana? Tak betul tafsiran ni, walaupun cuba dipaksa. Itu berkaitan dengan hadis fitnah datang dari Najd. Sebagaimana kata Khattabi. Okey, Ustaz, saya dengar bagaimana penerangan yang beria-ria dan Ustaz Samad Ali juga mengatakan bahawa kebanyakan ulama dah faham dah perkataan ni. Jadi apa penerangan daripada Ustaz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang Najd ni, sebab hadis ni masyhur dan mustahil untuk dinafikan kesahihannya. Maka bila biasa geng-geng ni lah, bila dia tak boleh terima hadis tu, dia akan mendaifkan, melemahkan dan sebagainya lah. Tapi hadis Najd ni sebab dia tak boleh nafi. Hadis dalam riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ahmad, Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat dan sebagainya, banyak. Dan semuanya sahih. Tapi kita nak sebutlah yang sahih yang saya sebut tu, kita tak sebut baca hadis satu-satu. Cuma hadis riwayat Bukhari tu lebih kurang macam yang Ustaz Salman baca tu, iaitu Nabi SAW mendoakan keberkatan kepada Syam dan Yaman. Kemudian diminta supaya doakan kepada Najd. Kemudian Nabi masih mendoakan Syam dan Yaman. Kemudian barulah Nabi, bila diminta lagi untuk Najd, barulah Nabi kata, tempat itu berlakunya kegoncangan, gempa bumi dan timbulnya fitnah dan juga tempat munculnya tanduk syaitan.
Jadi ini hadis daripada Nabi SAW yang menceritakan tentang Najat dan dikaitkan dengan fitnah dan tanduk syaitan. Jadi kita nak sebut dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ahmad, Tabrani dan sebagainya, kesemua riwayat yang sahih menceritakan perkara berkaitan dengan tanduk syaitan ni 3 perkara. Dengan lafaz yang berbeza. Pertama, dia sebut Najat. Dalam riwayat lain tak sebut Najat tapi menyebut timur. Ada dalam riwayat lain menceritakan ketika Nabi naik khutbah mimbar, Nabi menceritakan ada berlakunya fitnah, munculnya tanduk syaitan. Nabi tunjuk ke arah mana? Ke arah rumah Siti Aisyah. Yang mana kalau kita tengok ke arah rumah Siti Aisyah tu adalah ke arah timur. Maka sahabat-sahabat lain pun mengambil faham daripada hadis ini, kata ianya merujuk kepada ke arah timur. Dan ada hadis lain yang tak sebut Najat dan sebagainya, dia sebut tempat Najat ataupun tempat timbulnya fitnah ini dikaitkan dengan kabilah Mudar dan Rabi'ah. Jadi kita kena kaji Mudar dan Rabi'ah pada ketika itu di mana? Di manakah mereka berada? Mereka berada di kawasan Syam, mereka berada hampir dengan Yaman dan mereka juga berada di Najat. Jadi kita nak cerita di mana kabilah Mudar, itu banyak, merata tempat. Tetapi apabila kita satukan hadis cerita tentang Najat, cerita Nabi sebut ke arah timur, tunjuk ke arah timur, sahabat faham timur, maka tempat yang kabilah Mudar dan Rabi'ah ini adalah tempatnya adalah di Najat. Maka sebab itu dalam hadis yang sahih, semuanya merujuk kepada Najat, ataupun yang kita famous sekarang dengan gelar ataupun nama yang sebut sekarang Riyadh. Maka sebab itu bila kita kata Najat itu Riyadh, tempat di mana Muhammad bin Abdul Wahab muncul, maka tak boleh kita nafi. Kita tak paksa, Ustaz Salman kata jangan dipaksakan kan. Kita tak paksa, cuma fakta, kita bercakap tentang fakta. Jadi adakah Najat dimaksudkan itu Iraq? Seperti mana yang dicuba directkan, diarahkan oleh Ustaz Salman? Tidak. Hadis berkenaan tanduk syaitan muncul di Iraq adalah hadis dhaif. Kerana syaz. Dalam hadis tersebut Nabi doa keberkatan pada Mekah dan Madinah, kemudian diminta supaya doa pada Iraq. Ini hadis riwayat Tabrani. Dan hadis tersebut syaz, bercanggah dengan banyak hadis yang sahih yang lain. Maka sebab macam mana kita nak paksakan makna yang sahih kepada makna yang dhaif? Itu mustahil. Maka sebab itu hadis tentang Iraq itu tidak diterima. Satu. Yang kedua, kalau kita kata kedudukan Iraq yang dimaksudkan yang mana naik atas bukit di Madinah, maka tengok itu dataran Iraq dan Iran, itu tak tepat. Kerana kalau kita nak cerita tentang tempat yang tinggi, maka tempat yang tinggi itu tidak merujuk kepada Iraq, tak semestinya. Kita akan sebutkan nanti. Sebab itu bila kita nak sebut kedudukan Najat adalah betul-betul, kalau kita ikut arah mata angin, ianya berada di timur Madinah, bahkan lebih hampir ke utara. Sedangkan dalam hadis Nabi sebut timur, kan? Dalam hadis Nabi sebut timur, tetapi bila disebut tentang Najat, kalau nak kata Iraq, Iraq itu bukan berada di timur. Iraq itu berada di timur laut ataupun lebih hampir kepada utara. Yang betul-betul berada di timur Madinah adalah Najat ataupun Riyadh sekarang. Maka inilah yang menunjukkan tepatnya hadis Nabi tentang Najat. Persoalan yang muncul, adakah Nabi tak tahu Najat itu di mana? Adakah Nabi sahabat tidak mengenali Najat? Sehingga macam seolah-olah berteka-teki. Tidak. Nabi menetapkan miqat, makani untuk orang-orang Najat. Nabi ada jumpa beberapa pembesar daripada Najat dan Nabi bagi hadiah pada dia. Dan ada orang yang tuduh Nabi tak adil itu daripada Najat. Dan Nabi kata daripadanya akan muncul orang-orang yang membunuh orang Islam, baca ayat Al-Quran, tetapi keluar pada Islam seperti anak panah keluar daripada busur. Jadi Najat itu familiar. Orang tahu, semua tahu. Maka Nabi kata situlah tempat munculnya fitnah dan situlah tempat akan munculnya tanduk syaitan. Dan Ustaz Salman tadi ada sebut tentang Najat ada dua maksud. Pertama, dataran tanah tinggi. Yang kedua, Najat yang difahami dengan tempat yang kita faham sekarang, tempat itu adalah Riyadh. Kedua-dua makna ini merujuk kepada Najat tempat Muhammad bin Abdul Wahab muncul.
Walaupun dia cuba nak kata dataran yang tinggi itu adalah Iran, tetapi sebenarnya kalau kita ambil dua-dua makna ni sedar ke tidak, merujuk kepada Riyadh ataupun tempat Muhammad bin Abdul Wahab muncul ketika itu. Jika dikatakan makna Najd itu adalah tanah tinggi, maka Najd sebenarnya berada pada kedudukan lebih tinggi daripada Iraq. Boleh rujuk peta topografi yang kita akan tunjukkan. Peta topografi ini jelas. Bila kita banding kedudukan Najd, banding kedudukan Iraq dan Iran, maka Najd itu datarannya lagi tinggi daripada kedudukan Iraq dan Iran. Maka kalau kita kata okey, maknanya dataran yang tinggi, maka ia merujuk kepada Najd. Kalau kita kata ianya tempat Najd, maka jelas merujuk kepada Riyadh. Maka dua-dua makna sebenarnya merujuk pada tempat yang sama. Kemudian, jika kita merujuk ilmu topografi, ilmu geografi, kita nak letaklah titik koordinat di mana Nabi bersabda. Nabi bersabda di Madinah, kemudian Nabi arahkan ke timur. Contohlah, Nabi duduk di Madinah, Nabi arahkan ke timur. Maka timur kita letakkan titik koordinat di Madinah dan letakkan titik koordinat di Riyadh ataupun di Najd lah. Najd yang senang, kita ikut zaman Nabi, di Najd. Maka kita letak titik dua ini, kemudian kita buat garisannya lurus ke timur, berbanding daripada Iraq dan Iran. Begitu bila kita banding dengan ilmu topografi, nak katakan Najd ini rendah, tak. Najd itulah dataran yang tinggi daripada Iraq dan Iran. Itu topografi. Ilmu geografi kata dataran Najd bila dibanding dengan Iran, bila dibanding dengan Madinah, maka ianya satu garisan yang lurus, jelas daripada timur Madinah itu merujuk kepada Najd, tempat Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Bermaksud, ketika Nabi mengisyaratkan tangannya ke timur, maka ia lurus kepada Najd. Dia jelas lurus kepada Najd. Maka para pengkaji menyimpulkan, tindakan menafikan Najd yang dimaksudkan oleh Nabi adalah Riyadh sekarang adalah tindakan yang sia-sia. Sia-sialah bila kita nak nafikan, kerana ianya based on fakta dan data yang jelas, kerana ianya jelas merujuk kepada Riyadh. Ada pun orang kata, tak tengok ke kalam Khattabi, ulama-ulama silam? Ini mudah kita nak kata. Contoh, ada suatu hadis yang mana diceritakan bahawa akan muncul imam daripada Quraisy yang ilmunya meliputi seluruh bumi, ataupun ilmunya memenuhi seluruh bumi. Ketika hadis ini diriwayatkan, maka ramai orang berteka-teki ataupun para ulama berijtihad di manakah, siapakah orangnya, kerana belum muncul orangnya. Maka ketika itu ada pandangan masing-masing. Tetapi bila Imam Asy-Syafi'i muncul, menyebarkan ilmu dan menyampaikan dakwah, tulis kitab dan sebagainya, sehingga digelar sebagai mujaddid yang kedua, maka ketika itu semua sepakat. Seolah-olah semua buat satu kesepakatan mengatakan Imam Syafi'i inilah Imamul Quraisy yang dimaksudkan oleh hadis Nabi SAW. Guru Imam Syafi'i sendiri kata, Imam Syafi'i, aku harap kamulah jadi orang dia. Anak murid dia pun kata Imam Syafi'i lah Imamul Quraisy. Bahkan orang mazhab Hanafi, ulama-ulama kemudian semua mengatakan bahawa ianya adalah merujuk kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Kerana sebelum muncul orang, kita boleh berijtihad. Di mana. Siapa-siapa boleh ijtihad. Tetapi bila dah muncul orangnya, jelas semua tertuju pada dia. Maka demikian, apabila kita kata Najd, tanduk syaitan, fitnah muncul di mana, semua orang boleh berijtihad. Ulama-ulama, muhaddis, ijtihad. Iraq, Iran dan sebagainya. Tetapi apabila dah muncul orangnya, maka ulama yang kemudian semua merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Maka sebab itulah ulama Wahabi sendiri pun dia tak malu. Pada awalnya dia mengarang kitab Tarikh Najdi, Ajwibah Najdiyah, dan menisbahkan ulama-ulama mereka dengan Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi. Maknanya mereka jelas merujuk kepada Najdi. Kemudian baru ditukar, semua tak nak mengaku kepada Najd. Adapun kalau kita kata ada tafsiran, itu tak ada masalah, itu ijtihad. Cuma bila kita nak menafikan data dan fakta ini,
Dengan kita cuba nak memesongkan ke arah lain, maka perlu pada hujah. Takkan kita nak bersandar pada satu orang sahaja ataupun beberapa orang sahaja, kita nak nafikan fakta ni. Sebab kalau kita nak kata kedudukan, dataran tinggi, nama dan ciri-ciri orang najat tu sendiri. Ada Ustaz Salman ada sebut tentang mencukurkan kepala sebab ada penyakit lah apa semua, tak boleh lekat dah habuk. Allah takdirkan. Kerana Nabi sebut ciri-cirinya mencukur kepala. Dan Allah takdirkan kelompok ni memang tak boleh ada rambut. Kena penyakit lah, debu lah, Allah takdirkan. Sebab ciri-ciri ini mesti ada supaya boleh membezakan di antara hak dan batil. Adapun kalau kita kata nak tasamuh, kita terima dua-dua. Tanduk syaitan muncul di Iraq dan tanduk syaitan tak boleh nafi muncul juga di Najd. Musailamah Al-Kazab, Syiah Qaramitah, Muhammad bin Abdul Wahab, ini daripada Najd. Adapun Khawarij Iraq pun ada, kita boleh terima. Maka kalau nak tasamuh, dua-dua. Jangan kita buang yang Najd, yang fakta dan ihtimal yang kuat ini, kita buang, kita nak kata Iraq. Itu adalah lebih kepada misleading sebenarnya. Itulah komen saya. Kita pun heran kenapa nak beria-ria tak mau tengok langsung Najd ni kan, nak tolak kepada Iran dan Iraq. Kita pun heran lah. Ya. Pelik lah kan. Okey.